Hai pelajar, salam sejahtera. Saya Cikgu Kartik. So hari ini cikgu akan sambung satu lagi bahagian dalam SEM 3. Okey, perancangan iaitu pengajian perniagaan SCPM berkaitan dengan rancangan perniagaan. So cikgu akan jelaskan dalam 4 bahagian. So dalam bahagian pertama ni kita akan bincang maksud rancangan perniagaan. Takrif ya. Takrif maksudnya maksud rancangan perniagaan. Bahagian yang kedua kita akan bincang kepentingan rancangan perniagaan. Jelaskan, okey, kenapa kita perlu sediakan rancangan perniagaan. So rancangan perniagaan ni merupakan bab yang paling mudah ya dalam SEM 3, okey. Selain daripada perniagaan antarabangsa, etika dan juga keusahawanan, okey. So kebiasaannya ada satu atau dua ataupun tiga soalan esei pendek dalam bahagian A dan mungkin ada satu esei panjang dalam bahagian B. Okey, so tajuk ni agak mudah dan popular. Okey, so senanglah kamu nak skor dalam bahagian ni ya. Okey, so apa dia rancangan perniagaan atau dikenali sebagai business plan? Okey, so rancangan perniagaan ni merupakan satu dokumen bertulis secara terperinci. Okey, kita tulis rancangan ni secara detail, terperinci dan dia menggambarkan keseluruhan operasi perniagaan atau usaha teroka. Okey, so RP ni satu dokumen bertulis yang dijelaskan secara terperinci tentang apakah perniagaan yang kita nak jalankan, bagaimana perniagaan dijalankan, apa visi, misi, objektif, okey, rancangan pengeluaran, strategi dan sebagainya. Okey, itu dipanggil rancangan perniagaan. So, how to explain? Dokumen bertulis secara terperinci menggambarkan keseluruhan operasi perniagaan. Okey, itu dipanggil maksud atau takrif rancangan perniagaan. Okey. So, kenapa kita perlu sediakan rancangan perniagaan? Yang pertama, sebagai garis panduan. Kata kunci dia, garis panduan. Okey, garis panduan untuk memulakan perniagaan. Okey, sebab bila kita sediakan RP, first thing kena ada alat tuju. Apa yang kita nak capai? Apa matlamat kita? Okey, apa visi kita? Okey, apa wawasan kita dan sebagainya. So, RP ni dia menyediakan panduan kepada kita bagaimana untuk menjalankan perniagaan. Okey, contohnya kalau kamu seorang pengurus, kamu fahami apa tugas yang kita nak lakukan. Okey, so RP ni melibatkan pekerja, jadi pekerja tahu apa tugas yang mereka nak lakukan. Okey, mereka semua jelas apa matlamat, okey, apa yang kamu nak capai dan sebagainya. Itu dipanggil garis panduan. Okey, contohnya RP restoran makanan segera yang disediakan oleh Cik Anissa membolehkan pengurus dan pekerja restoran memahami dan melaksanakan tugas mereka dengan baik. So, sesiapa yang merujuk kepada RP ni, mereka faham apa yang mereka perlu lakukan. Itu dipanggil garis panduan. Okey. Yang kedua sebagai alat kawalan. Okey, segala aktiviti dilaksanakan mengikut perancangan. So, keyword dia alat kawalan, control. Okey. So, RP dapat digunakan untuk mengukur tahap pencapaian perniagaan atau prestasi. Okey. So, dalam rancangan perniagaan ni dia sebut apa yang kita nak capai, bila kita nak capai, bagaimana kita nak capai. Semua ni ada dinyatakan dalam rancangan perniagaan. Jadi kita boleh gunakan RP ni sebagai alat. Adakah kita mencapai matlamat, okey? Bila kita capai, bagaimana kita capai dan sebagainya. Okey. So dengan menggunakan RP juga kita boleh kenal pasti kalau ada sebarang penyelewengan, okey? Kalau ada sebarang penyimpangan, okey? Dan boleh mengambil tindakan pembetulan dengan segera. Itu dipanggil alat kawalan. So ingat keyword dia mengukur tahap prestasi. So, boleh kenal pasti penyelewengan dan apa tindakan pembetulan. Okey, contohnya RP restoran makanan segera yang disediakan oleh Cik Anissa membantunya melaksanakan prosedur penyediaan makanan seperti yang ditetapkan. Itu dipanggil alat kawalan. Okey. Yang ketiga, merancang penggunaan sumber dengan cekap. Okey, so cuba recall balik. Yang pertama, garis panduan. Yang kedua, alat kawalan. Yang ketiga, merancang penggunaan sumber. Okey, bagaimana kita nak gunakan sumber dengan cekap. So, dalam RP ni dia akan sebut apa bahan mentah yang digunakan, okey, berapa wang yang diperlukan, apa mesin yang digunakan, okey, berapa orang tenaga kerja. Setiap benda ni ada dinyatakan secara terperinci. Okey. So, dengan ni, syarikat boleh mengambil langkah-langkah yang wajar untuk elakkan jika berlaku pembaziran sumber. Okey, kita boleh kenal pasti kalau ada pembaziran sebab dalam RP dah sebut dah. Contohnya, pengurusan pemasaran akan dilakukan oleh siapa? Berapa orang yang terlibat? Okey.
bagaimana kita nak gunakan mesin, okey, berapa waktu operasi. Semuanya ada dinyatakan dengan terperinci. Jadi, kalau ada bahagian yang kamu rasa berlaku lebihan sumber, kita boleh mengambil tindakan pembetulan. Okey, so dengan ni kita boleh mengelakkan pembaziran sumber. Okey, bagi contoh ya. Contohnya, RP restoran makanan segera yang disediakan oleh Cik Anissa membantunya mengagihkan sumber kewangan untuk aktiviti seperti pemasaran dan latihan pekerja seperti yang telah dirancang. Itu dipanggil merancang penggunaan sumber. Okey. Okey, yang keempat, menilai potensi keunikan perniagaan, nilai komersial, teknologi dan persaingan dalam perniagaan. Menilai, kata kunci dia, menilai. So, dengan adanya RP ni, kita boleh menilai potensi kejayaan perniagaan kita. Okey, menilai keunikan perniagaan kita. Menilai komersial, maksudnya bolehkah idea ni berjaya secara komersial. Okey, menilai teknologi yang kita gunakan. Menilai persaingan yang wujud dalam perniagaan. So, keyword dia penilaian. Okey, so RP dapat membantu perniagaan untuk menilai adakah pelaburan ni boleh membawa keuntungan. Adakah kemungkinan perniagaan kita akan berjaya? Itu pentingnya RP untuk menilai, evaluate potensi perniagaan kita. Okey. So, tak perlulah kamu sebut semua. Kalau boleh hafal 2 pun dah cukup dah. Okey, menilai potensi dan keunikan perniagaan. Menilai potensi dan nilai komersial perniagaan. Okey, kamu dapat 1 markah. Contohnya, RP restoran makanan segera yang disediakan oleh Cik Anissa menunjukkan keuntungan dijangka diperoleh pada bulan keempat selepas restoran mula beroperasi. Jadi, Cik Anissa dapat melihat adakah perniagaan ini boleh berjaya atau tidak. Bila dia akan mula menjana keuntungan. Okey. Apakah kemampuan syarikat untuk menjana keuntungan? Semua ini dapat dilihat dengan melihat rancangan perniagaan. Okey. Cuba recall balik. What is the first point? Okey, sebagai alat kawalan. Okey, yang kedua, panduan membuat keputusan. Okey, yang ketiga apa? Merancang sumber dengan cekap. Dan yang keempat, menilai. Okey, menilai potensi atau keunikan perniagaan. Okey. Okey, yang kelima, alat komunikasi kepada pihak berkepentingan. Kita kena berhubung dengan pihak berkepentingan. So, pihak berkepentingan ni siapa? Kita ada pemegang saham, pihak bank, pembekal, pekerja, pembiaya dan sebagainya. Okey. So, RP yang lengkap, yang terperinci ni boleh meningkatkan keyakinan pihak berkepentingan. Okey. Mereka percaya tentang kemampuan kita. Okey. So, yang ni sangat penting supaya pihak seperti pihak bank, institusi kewangan, pembekal ni boleh menilai viability. Viability maksudnya boleh berjaya ke tidak perniagaan kita. Okey. Dengan ni, mereka akan mampu menyediakan pinjaman kepada kita. Mereka percaya perniagaan kita boleh berjaya dan mereka akan memberi sumbangan kewangan ke, okey, ataupun sanggup bekerja dengan kita ke, okey, sanggup bekalkan barang dan sebagainya, okey. Contohnya, Cik Anissa telah menyerahkan RP restoran makanan segera kepada pihak Majlis Amanah Rakyat MARA untuk memohon pembiayaan modal sebanyak RM400,000. Ini dipanggil alat komunikasi. Boleh communicate. Okay? Boleh communicate dengan pihak berkepentingan. Okay? Mengurangkan kesilapan dalam menjalankan perniagaan. Okay, ini adalah kepentingan yang ke-6. Dengan adanya RP ni, mereka dah tahu dah apa tugas, apa perkara yang perlu dilakukan. So, dengan ni, kamu taklah buat keputusan. Okay? Kalau kamu tak ada perancangan, mungkin kamu akan buat kesilapan. Okay? Contohnya, katakan kamu target A dalam pengajian perniagaan STPM. Apa perancangan yang kamu dah buat? Berapa jam kamu ulang kaji? Okay? Apa buku yang kamu kena beli, apa nota yang kamu kena sediakan, okey, berapa latihan kena buat, itu adalah perancangan. Okey. So, bila ada perancangan, kamu kena tahu, okey, hari ini saya sepatutnya ulang kaji 2 jam. Jadi, kalau kamu ulang kaji 1 jam, maksudnya ada keputusan yang salah. Okey. Kamu tak siapkan kerja, menunjukkan kamu tak buat mengikut perancangan. Jadi, sama juga dengan perniagaan. So, dalam perniagaan ni, RP akan bantu kita elak keputusan yang salah. Dan jika ada kesilapan, boleh ambil tindakan pembetulan dengan segera. Okey, katakan sepatutnya kamu ulang kaji 2 jam hari ini. Sempat ulang kaji 1 jam aja. Jadi besok kita boleh buat 3 jam. Sama juga dengan perniagaan. Okey. So katakan dia bercadang untuk membuat promosi pada hari ini, tapi dia tersilap. Okey. So dia kena buat pada hari esok. Ataupun sepatutnya bulan ni dia kena capai target jualan sebanyak RM3,000. Tapi dia hanya mencapai jualan RM2,000. Apa tindakan yang boleh diambil? Okay? So, mengurangkan kesilapan dalam perniagaan. Okay?
Contohnya, RP restoran makanan segera yang disediakan oleh Cik Anissa membantunya buat keputusan tepat tentang strategi pemasaran yang perlu dilakukan. Sebab dalam RP dia dah sebut dah apa strategi pemasaran yang dia nak buat. Okey, apa bentuk promosi yang dia nak buat, apakah kaedah pengedaran yang dia nak guna, bagaimana dia nak tetapkan harga, semua dah ada dalam RP. Jadi dia boleh memastikan semua keputusan ni berdasarkan apa yang telah dirancang. So tak adalah kesilapan kan. Okey. Okey, contoh soalan dan cadangan jawapan. Okey, berikan maksud RP dan nyatakan 3 kepentingannya. Okey, so RP ni apa? Satu dokumen bertulis yang menjelaskan secara terperinci tentang usaha niaga. Okey, usaha yang akan dilakukan oleh usahawan. Okey, nyatakan 3 kepentingan. Tadi juga dah sebut dah apa keyword dia. Okey, satu, rancang penggunaan sumber sebagai garis panduan, mengurangkan kesilapan sebagai alat kawalan, menilai potensi kejayaan. Okey, so make sure sebut 4. Make sure ayat dia lengkap. Okey. Soalan nombor 2, senaraikan 4 kepentingan RP. Ni tak perlu uraian, tapi make sure ayat dia lengkap. Okey. Contohnya, panduan untuk menguruskan perniagaan. Okey. Sebagai alat kawalan untuk perancangan. Okey, so make sure ayat dia lengkap. Okey, memastikan sumber digunakan dengan cekap atau merancang penggunaan sumber dengan cekap. Okey, menilai potensi kejayaan perniagaan. Okey, so make sure ayat dia lengkap. Uraikan 3 kepentingan RP, 1 fakta, 1 uraian. Okey. Jelaskan 2 kepentingan RP, berikan 1 fakta, 1 uraian dan 1 contoh. Okey. Jelaskan 5 kepentingan RP. Ini soalan esei panjang. Jadi 1 fakta, 2 uraian dan 1 contoh. Jadi kamu dapat 20 markah. Ataupun 1 fakta, 1 uraian dan 2 contoh. Okey. Itu saja belajar untuk bahagian ni. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan, bolehlah komen dekat cikgu ataupun kemukakan kemuskilan, cikgu akan selesaikan secepat yang mungkin. Okey. Selamat berjaya ya. Selamat mencuba.